support kepada para atlet sama ada mereka menang ataupun kalah. Ada yang tanya kepada saya, kalau tak nampak muka saya, you ni Melayu ke Cina? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi dalam segmen yang biasa nampak muka ni kan, di luar padang. Dalam segmen ni kita akan jumpa living legend yang pernah mewarnai sukan di Malaysia. Kalau selalu kita pergi sukan bola sepak, hari ini kita bawa anda keluar daripada padang. Kita berjumpa dengan living legend untuk sukan squash, iaitu Sharon Wee. Sihat Sharon? Apa khabar Firdaus? Ya, terima kasih tau sebab menjemput saya. Yes, I happy sangat bila you sudi luangkan masa dengan No problem. Sebab selama ni kita tengok dekat TV je kan. Alright. So, of course, Sharon Wee, bila dengar nama, orang teringat career you sebagai pemain squash. And kalau tak salah, kira you generasi pioneer lah untuk squash di Malaysia. Boleh tak cerita macam mana permulaan? Sebab kalau ikutkan squash tu agak ganjil juga dekat Malaysia sebelum ni. Tapi you dah start dulu. Macam mana you boleh start? Pertama sekali, squash ni my passion lah. Sukan sebenarnya my passion. Masa kecil-kecil dulu memang dah suka bersukan. 5-6 tahun dah orang kata aktif kan. So I main sukan badminton, olahraga kat sekolah, main tenis, main apa tu, banyak lagi lah olahraga macam-macam lah. Termasuklah squash masa umur saya 11 tahun. So dah tahu kan, eye ball coordination semua dah okey, dah aktif dah. Masuk je squash court dekat Melaka masa tu. Coach Roslan kata, budak ni bagus lah. So dah start training seminggu sekali, dua kali seminggu, sampailah umur 13 tahun dah wakil Malaysia. Wow. Can you imagine that? Wow. I took 2 years, dah okay dah settle down dari segi teknik, dari segi movement semua. So I become national under 13 champion, 15, 17, 19 sampailah peringkat senior kan, sebagai national number 1 sebagainya. So saya rasa sukan ni memang dalam hidup saya lah, serasi. Bila main je apa-apa sukan you bagi, I boleh. Okay, tapi kalau kita tengok you punya career dalam squash tu, macam-macam kejayaan you dah pernah dapat. Tapi kalaulah I minta you pilih yang mana yang paling manis dalam banyak-banyak tu, yang mana you pilih? Okay, the big one of course semasa mewakili Malaysia lah. 5 kali sukan SEA, 5 kali gold medal, dan 3 kali sukan Asia, ada gold medal, tingkat lain juga, termasuklah Commonwealth Games 4 kali. Tapi saya sebenarnya saya menghargai experience tu bukan saja dari segi medal, tapi dari segi suasana, dari segi makna sukan tu sendiri. Sukan Commonwealth 1998. Wow. Masa tu kali pertama Malaysia shout out kepada dunia bahawa kita adalah kuasa sukan di peringkat dunia, dan kali pertama host sukan Commonwealth. Saya masih ingat sebab saya sangat bangga lah, sebab Malaysia masa tu pun dia dari segi elite level tak memberi fokus, tapi mengambil mandat tu untuk menjadi host dan prepare atlet kita ke peringkat tertinggi. I feel dari situlah bermulanya program atlet elit Malaysia, sampailah kita ada Datuk Nicole David, Datuk Bosch, Datuk Minawan Nawawi, termasuk saya sendiri, Sharon, Ong Beng Hee, ramai lagi lah, termasuk Shahlin Zulkifli, dan di situlah bermulanya. That's why I memang paling manis sukan Commonwealth 1998 di bumi Malaysia. Kalau cakap pasal sukan Commonwealth 98, masa tu I baru darjah 6. Tapi I ingat lagi momen kita menang gol bowling Kenny Ang and support Vicky, I sendiri nangis tengok. Oh, you pun nangis? I nangis. Even I budak, I memang I pun ada passion yang besar dengan sukan. Okay, nak share yang paling best juga masa masuk kat stadium tu. If you don't opening? Yes, opening ceremony, hard to describe, tapi sebagai seorang atlet kan, you work all your best untuk naikkan nama negara. Bila masuk ke stadium macam rasa terapung tau. Semua 80,000, 90,000 people standing ovation dari seluruh negara. Your family, your friends, your fans. You rasa dah 400 meter tu tak cukup, I nak jalan lagi. And kalau I tak silap, organizer pun acknowledge itu antara the best opening. Correct.
Because Malaysia is always very friendly. Malaysians are friendly. Good people, kind people, always helpful. Volunteers kita fantastic. Organizer, atlet sendiri, bila dia datang, makanan kita semua best-best. Wow. So we serve the world with pride and with culture, with orang kata respect lah. Ya. Yeah. I nak balik kepada sukan squash tadi. Kalau zaman you tu memang boleh katakan zaman elit kita lah. Ada Datuk Nicol David, ada Ong Beng Hee, Azlan Iskandar, Kenneth Lau. Tapi kenapa selepas tu dia tak dapat pada paras yang sama, pada tahap yang sama? Apa yang terjadi selepas tu? Saya rasa sukan ni dia ada orang kata transition. Sukan badminton juga, squash, hoki dan banyak lagi lah. Sebenarnya sebagai Vice President Persatuan Squash Malaysia sekarang, different role sekarang. Dulu hentam, sekarang kita duduk baik-baik, manage the athlete. Sebenarnya transisi tu kebiasaan lah dalam sukan. Tapi saya bangga dengan atlet-atlet muda squash kita. Antaranya Siva Sanghari, Rachel, Eng En Yao, Ivan, termasuk budak-budak baru yang baru-baru ni for first time layak ke World Championship. Aina Amani, kita ada Yashmita, Aira Azman. Jadi kita memang ada pelapis. But of course fans kata where's the next Nicol David ataupun Sharon Wee, Ong Beng Hee. We have to trust the process sebab champion ni dia macam diamond tau, dia perlu diasah. It doesn't come just like that. So I hope that Malaysians, even us as a sports fans now, bersabar and give opportunity to our young athletes and support them. Menang ataupun kalah, support. Jangan menang je support, kalah dia perlu lagi banyak support tu. So kalau melalui apa yang you sebagai Vice President kan, you melihat jangkaan you dalam berapa tahun lagi mungkin kita boleh angkat semula ke tahap yang sebelum ni? I should say kita macam untuk squash kita dah ada top 30 in the world. En Yao, Siva Sanghari kan. Tidak lupa juga dengan atlet senior Low Wee Wen yang masih berkobar-kobar untuk bermain di peringkat tertinggi. Saya rasa dalam 3 tahun, 5 tahun ni of course their ranking will improve to top 20. Dan untuk sampai to break through top 20, top 10, top 5 tu you need memang a special recipe lah. I'm sure atlet-atlet squash kita ada kemahiran, skill and good mature thinking. It's just that we need to take step by step. Kita tak boleh lah kata today you world number 30, next month I nak you jadi world number 1. It's I think that's not fair sebab dia pun ada proses. Kita perlu main banyak tournament, dapat points, naikkan ranking kita. Kalau you don't mind lah, boleh tak you share beberapa kualiti yang ada pada Datuk Nicol David sehingga dia dapat capai tahap dia? Datuk Nicol ni dia luar biasa. She's a very good friend of mine. Sebenarnya kita grow up together. Dia 5 years junior daripada I. Kakak dia Lian juga seorang pemain squash. Masa tu kita sama-sama lah bermain. Tapi Datuk Nicol ni dia antara kekuatan dia, she is coachable. Maknanya kalau coach kata A, dia dapat implementasi kepada A. Macam kita kemungkinan A plus ataupun kadang-kadang B and need some time untuk implement that instruction. But Nicol very fast. Coach kata ABC, straight away ABC dia akan tunjukkan. And secondly dari segi mental lah, dia memang kuat lah. Walaupun kalah, menang, especially kalah tu dia akan dapat bangkit semula untuk fokus to the next event lah. So saya sendiri, sebab kita housemate dekat Amsterdam, saya lepas universiti dekat UPM dan terus jadi pemain squash profesional. Saya dihantar oleh Persatuan Squash pergi ke Lis Irving di Amsterdam untuk attachment masa tu dulu 3 bulan macam tu. Come back, I really like the setup sebab masa tu memang ramai professional player base kat sana. So we are pushed to play well every day and main in the leagues dan sebagainya. Dan facilities of course sesuai untuk kita. So tinggal di sana. After Form 5, Nicol pun ikut I duduk bersama for few years
dekat Amsterdam, then saya move on to Antwerp, Belgium under different coach. So sebagai housemate juga, sebagai kawan baik and teammates, dia ni memang luar biasa lah. Sebab ayat luar biasa tu, perkataan tu tak selalu, jarang-jarang datang kan. Betul. So overall I should say her commitment, her mental and her spirit to improve. Wow, okay. Itu sebab sedikit tentang kenangan atau pengalaman you dalam squash. Habis je career squash, I sebenarnya terkejut bila I melihat you di kaca TV mula buat commentary, and I quite impressed sebenarnya sebab I tak sangka you punya bahasa Melayu begitu baik, dan cara you buat commentary pun memang I suka. Macam mana boleh? Thank you. Macam mana you boleh pilih jalan untuk buat commentary tu? Very interesting. Mungkin I kepo kot masa kecil-kecil tu nak jadi lawyer, actually jadi lawyer buruk. Tapi true story nak jadi lawyer, tapi dah jadi professional squash player, jadi commentator, jadi business woman now. Okay, macam mana boleh masuk kepada commentary ya? Of course, saya orang Melaka, budak Batu Berendam, naturally di sekolah kebangsaan, sekolah menengah sampai form 6 memang bertutur lancar dalam BM lah. And I think I boleh bercakap di khayalak ramai sebab I juga ketua pengawas. Masa di sekolah menengah, kena jaga pengawas-pengawas lain, kena buat speech dan sebagainya. Tu is a very good foundation for me in terms of confidence. Secondly, memang I suka sukan. I main badminton, tennis, netball, olahraga. So dari segi teknik tu semua not a problem for me, just have to study a little bit. Of course squash as well. Bila saya stop bermain untuk negara selepas 20 tahun, can you imagine, from 13 to 33 years old, end of 2010. Masa 2010 tu ada Malaysian Open, KL Open. So Ashra Arena jemput I jadi orang kata sports expert bersama Otai Syauqi Kahar. So Syauqi is very very helpful. Dia banyak membantu saya, mengajar macam mana nak bercakap sebagainya, intonasi kan. So and I did very well. So that's why Ashra Arena dia dah pancing I dah. Oh, Sharon dah nak bersara ni end of 2010. February 2011 I join Ashra. So I slowly pun start sebagai sports expert dulu, sebagai host Grandstand Ahad, dan beberapa lagi sehinggalah menjadi main commentator untuk banyak tamasya terbesar, Sukan C, Asia, Commonwealth, Olympics, All England Badminton, Piala Uber, Piala Sudirman, World Championship Squash, World Championship Badminton, Netball, semua. So I'm very blessed dengan skill yang saya ada, but every day is an improvement for me lah. Apa momen yang you tak boleh lupa sepanjang you buat commentary? Of course bila Malaysian athlete menang lah. Bila saya bersorak dekat mic tu kan, emas untuk Malaysia. Momen kejayaan yang mana yang you pernah buat commentary dan you rasa memang you all out lah, you terlalu happy masa tu? Yang mana? You ada ingat tak? Of course banyak, sebab banyak sukan kan. Jadi antaranya of course pada masa tu di sukan Olympics, Azizo Hasniawa kan, Pandali Larino masa tu. Of course SEA Games, masa squash player my junior tengah bermain menang pingat emas. Saya bayangkan saya pernah berada di sana tapi kini bercakap sebagai commentator. Bayangkanlah, role tu berbeza tapi dalam sukan yang sama dan untuk sukan Malaysia. You rasa tak suara you, apa yang you cakap tu sebenarnya bagi inspirasi pada rakyat Malaysia? Seluruh Malaysia bergantung pada percakapan you untuk merasakan apa yang atlet rasa. You rasa tak perasaan dia? Actually first tu masa I menjadi pengulas sukan wanita, sebab memang tak ramai. Kemungkinan saya seorang yang aktif ya sebagai pengulas sukan wanita. The first 2 years tough sebab fans sukan kata siapa Amoy ni. Dia tahu tak bercakap, dia tahu tak pasal sukan ni. Tapi it's life kan. You have to prove. Respect need to be gained. Tapi for me, I gunakan pengalaman sebagai atlet untuk bekerja keras, commit, humble untuk belajar. So after the second year, first second year dah fans dah percaya kepada kemampuan saya dan ramai pengikut.
even fans-fans wanita yang bagi compliment, dia kata, Sharon, thank you so much to explain sport ni dari segi teknikal, diving tu, thank you so much. Sharon, your technique is so good, cara percakapan senang untuk mendengar. Ada yang kata, dulu aku tak tahu sport ni tau, lepas Sharon jadi commentator, I dah suka sport ni. So you feel very good. Dan yang paling banyak dapat orang kata feedback positif, dan I'm very happy for wanita dalam sukan adalah semasa Olimpik Tokyo 2020, tapi ditangguhkan ke 2021. Saya buat komentari 9 sukan berbeza. Archery, diving, apa lagi, weightlifting pun ada, karate, of course badminton, dan banyak lagi kan. Of course Farah and Hadi kan, acara gimnastik, dan banyak lagi tak. Saya melihat pengikut sukan wanita lebih ramai yang aktif bagi komen dekat platform social media, di platform saya sendiri, Sharon Wee dan Astro Arena. So I'm very happy sebab kita kena, orang kata, sukan ni sebagai seorang wanita, saya pun nak ramai kanak-kanak perempuan dan wanita aktif dalam sukan juga. So kemungkinan cara penyampaian saya sebagai pemula sukan memberi inspirasi kepada diorang lah untuk on TV tengok, at the same time untuk aktif. So I'm happy I do my part juga. Okay, selepas tu you start buat join management, and yang latest ni of course you dilantik sebagai timbalan Chief de Mission untuk Sukan C akan datang di Kemboja. First, bila you dapat tahu berita tu, apa reaksi you, dan adakah you rasa bangga sebagai seorang wanita pengiktirafan jawatan seperti ini? Memang happy sebab news ni adalah sesuatu, orang kata, pengiktirafan yang cukup besar lah, especially sebagai seorang atlet, bekas atlet untuk menjadi timbalan Chef de Mission. Tan Sri Noza Zakaria sendiri daripada Majlis Olimpik Malaysia, thank you kepada Tan Sri yang memberi, orang kata, kepercayaan lah kepada saya sebagai timbalan CDM, termasuk Datuk Nasir Ali, Chef de Mission, yang memilih daripada what you call list yang memang hebat-hebat belaka. So ini adalah satu acknowledgement lah kepada bekas atlet, sebab kita sebagai atlet dulu, kini sebagai pentadbir, pengalaman kita tu bermain, beraksi di Sukan C dapat disampaikan kepada para atlet. So it's real. Then secondly, I'm very happy untuk wanita dalam sukan, sebab kita perlu ramaikan bukan saja atlet tapi coaches, pentadbir sukan, leaders dalam sukan ni, lebih ramai wanita untuk datang and support lah. So that's good for the whole sukan Malaysia. Ada tak komunikasi antara you dengan Datuk Nasir tentang apa faktor kriteria yang membuatkan dia memilih you? Adakah sebab memang you rapat dengan kehidupan atlet tu, you faham apa yang atlet perlukan? Datuk Nasir ni cool ya. We work well together bersama dengan Datuk Shalin Zulkifli juga, seorang lagi timbalan Chef de Mission. Memang Datuk Nasir, dia acknowledge bila kita pergi visit sukan-sukan kan, dia acknowledge, dia kata, with me, dua timbalan yang memang hebat, mungkin pengalaman dalam sukan sebagai atlet, jadi boleh berkongsi dari segi pengalaman, dari segi psikologi, macam mana kita nak get ready before the tournament, or even 1 month, 2 months before preparation untuk tournament tu. So saya perasan bila kita pergi visit atlet, kita berjumpa atlet, bercakap, diorang lebih, orang kata, relax sikit, sebab kita sebagai atlet juga kan, kita kenal each other, dan bila kita bercakap, dia percaya. We can see that dia mahu bertanya dengan lebih banyak, because Akak Sharon ni pernah beraksi di SEA Games. So yeah. And you pernah beraksi di SEA Games, and you juga aktif bagi motivation kepada atlet-atlet. Pada jangkaan you waktu sekarang ni, apa yang atlet rasa? Adakah dia dah start nervous, ataupun dia masih tak nampak lagi apa yang akan ada di hadapan dia? Wow, 5 bulan dah start ni opening ceremony di Cambodia. Actually sukan kriket, chess dengan bola sepak bermula lebih awal daripada 5 bulan.
So bila saya sendiri bercakap dengan atlet, yang paling penting saya suka tekankan tentang tekanan. So I kata tekanan tu adalah sesuatu, it's a privilege for national athlete, dan kita perlukan tekanan untuk lebih berjaya. Betul. Kalau kita santai je, Betul. macam mana nak menang kan? Betul. So tekanan itu adalah part of elite athlete. You tak boleh lari. So now how do you handle that? Of course berjumpa dengan psychologist, breathing session ataupun mental training and things like that. And secondly, focus. Dari segi training, especially now bulan puasa kan, of course dari segi makanan dan sebagainya, you fokus kepada training tu, fokus kepada tournament yang akan datang, of course SEA Games lah. Dan yang ketiga, obviously selalu kita advise untuk jaga diri dari segi keselamatan, no injury and things like that. Sebab atlet-atlet ni dah bersedia setahun 2 tahun untuk SEA Games, tapi kita tak nak dia cedera lah. Malam-malam tu jangan keluar banyak sangat kan, motor-motor tu elak-elakkan, jangan laju-laju, drive pun carefully. Masa training tu ikut instruction, so you are safe and healthy lah physically untuk go all out in SEA Games. Sharon, Wilan, untuk kejohanan sukan SEA katanya suhu nanti adalah sangat panas dan kemudian akan ada suasana berhabuk ya dekat sana. Sini pun dah panas dah. Sana sampai 40 darjah Celsius katanya. The heat wave kita memang dah rasa. Of course, Datuk Nasir, saya sendiri, Shalim berkata kepada atlet bersiap sedia. First, the weather. Minum lebih banyak air, hydrate yourself, pemakanan perlu dijaga, tidur dengan baik. Dan bila kita pergi ke negara orang, kemungkinan dari segi perkampungan sukan kita stay, janganlah kan, of course we expect the best, tapi janganlah terfikir macam 5-star hotel and things like that. Dan dia akan, orang kata, tergugat dari segi emosi. You are there as long as it's basic, boleh tinggal, boleh makan, of course for the Muslim halal food, dan tidur well, then you get ready for your game lah. Jangan sikit-sikit you merajuk, sikit-sikit you complain. So memang akan affect your mental, especially first timer athlete ya. Nak cakap sikit, untuk first time athlete ni, daripada 680 athlete yang akan bertanding, 65% adalah first time, and 55% bawah 23 tahun. So kali ni kita hantar, beri peluang pada atlet-atlet muda, sebab kita nak mereka bersedia untuk 2025 di Bangkok dan 2027 di Kuala Lumpur sebagai host. Sebab by that time dia matang and semua, we want to go all out in host country lah. So kita boleh katakan tahun ni macam investment untuk that moment lah. Okay Sharon, kalau you boleh share, kita prepare dah well prepared lah. Contoh kita dah buat semua dari segi mental, dari segi physical, tapi once you step on the ground, berapa persen yang kita prepare tu sebenarnya boleh ada dalam diri you, ataupun nervous tu boleh hilangkan banyak sangat? Boleh. It's either make you champion, yang nervous tekanan ni, ataupun make you a loser. These two things. So that is when the process of the athlete during training is very important. Coaches memain peranan untuk penyediaan atlet dari segi mental, psikologis melalui ISN, dan juga mentor-mentor senior seperti saya ataupun senior dalam pasukan tu akan guide atlet-atlet muda. That's why some athletes can be elite athletes, some athletes jadi atlet biasa-biasa. Siapa yang boleh bertahan dari segi mental, tekanan, and work hard, committed to work on that, sebab even Nicole David, Lee Chong Wei, Azizul Hasniawang nervous during or before competition. But then nervous tu, apa solusi dia? So the solusi dia bukan satu hari je, it need process. When during training, how do you, orang kata, handle the pressure dan mental toughness dan semua ni. So that's why kita always advise athlete bila training tu fokus kepada benda-benda ni. It's not just skill, but then mental work kan, emotional work. Saya juga dipahamkan katanya sasaran untuk sukan sini akan diterapkan pada 30 April nanti. So tapi kalau mungkin secara kasarnya Sharon menjangkakan
sasaran tu lebih ke arah macam mana? Sebab dengannya banyak juga kategori yang tak dipertandingkan, yang sebelumnya bawa pingat tak dipertandingkan. Ya. So lebih kurang 18 pingat emas dah hilang lah sebab di Hanoi ada kategori tu, di Cambodia tak ada. Tapi itu tidak menidakkan kontijen Malaysia kali ini untuk buat lebih baik daripada edisi yang lalu. Of course dalam sukan ni every edisi kita nak buat lebih baik kan. So dari segi persiapan atlet, kita pun dah visit diorang, coaches, manager semua dah prepare mereka dengan baik. Ada sukan-sukan yang of course kita target to memenangi pingat emas dan mereka bersedia. Dan yang paling penting lah, seluruh contingent, the spirit as Malaysian contingent tu perlu bersatu bersama untuk do the very best dekat Cambodia dan do better than past edition. You sendiri as Timbalan Chef de Mission, apa yang you akan buat dengan masa yang ada ni? Apa yang you akan pastikan berjalan? Bagi saya, of course, the advantage sebagai bekas atlet mewakili Malaysia dalam Sukan C, 5 Sukan C, apa yang saya boleh buat sekarang adalah untuk bersama-sama dengan atlet. Apa-apa yang mereka mahukan nasihat dari segi psikologi ataupun sembang santai je, I'm there for them. So kita pun dah lawat athletes, beberapa athletes pun kita pun keep in touch. Ada yang bertanya tentang perkara-perkara persediaan dari segi mental dan sebagainya. So that is biggest advantage kalau chef di mission ataupun deputy chef di mission adalah bekas atlet lah. Dan di sana juga saya dengan Datuk Shirley berkata, bila kita pergi ke sana, let's meet the athletes almost every day dekat perkampungan sukan, duduk dengan diorang, santai sikit, make sure they are prepared mentally, emotionally. Ada yang takut sampai nak menangis, then we are there for them, give them a hug and make sure that they will be okay. Sebab training semua dah bersedia. Now it's time to calm down a bit, mental focus and do the best in the game. Okay, Sharon, I ada bercakap dengan salah seorang atlet lah pada edisi lepas. Dia seorang pemenang pingat emas. Cumanya dia sampaikan dekat I, boleh tak buat satu kempen dekat social media supaya kurangkan cyberbully, cyber abuse. Sebab di depan mata dia ada kawan-kawan dia yang tak dapat capai sasaran and kena kecam kau-kau and dia terlalu depressed, sangat kecewa. You, apa yang you boleh pesan kepada fans sukan dekat Malaysia untuk tidak terlalu kritikal dalam hal ni? Bagi saya, pengalaman saya sebagai bekas atlet dan pengamal media dan kini sebagai pentadbir, saya berharap fans, peminat-peminat sukan memberi support kepada para atlet sama ada mereka menang ataupun kalah. Sebab kalau seseorang itu tidak melalui kehidupan seorang atlet, dia takkan tahu apakah kehidupan itu. Bukan senang. Sebab the only things that people see ialah pingat. Tak macam exam, you ada A, B, C, D, E, F, G. Untuk seorang atlet sama ada you menang ataupun kalah saja. Jadi kita tak boleh lah orang kata caci para atlet kalau dia kalah, sebab that is part of the process. How about bila dia menang tu, semua happy kan? So memang kebiasaan para atlet ada turun naik macam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. So saya harap para peminat akan terus menyokong atlet. Yang paling penting kita ingatkan Malaysia. Sama ada atlet tu menang ke kalah, mereka adalah orang Malaysia, atlet Malaysia yang perlukan support. Especially bila mereka kalah. Tapi of course bila menang, support tu akan memberi semangat membara sehingga ke peringkat seterusnya, Asian Games, Commonwealth Games, World Championship, Olympics. Dan satu lagi peringatan saya kepada atlet juga, perlu orang kata berhati-hati bila manage diorang punya social media lah. Sebab sekarang ni tak macam 20 tahun dulu dan sebagainya. Social media ni adalah platform yang penting untuk mewawarkan data, result kepada semua, borderless, which is good. But the downfall ialah apabila terlalu perkataan-perkataan yang tidak sesuai yang diletak dalam social media. So saya harap para atlet pun perlu berhati-hati. Tapi masa SEA Games ni, masa competition, jangan banyak sangat di social media. Please concentrate on your competition daily. Atau atlet tu sendiri perlu avoid terus?
Apa pendapat you? Kalau nak avoid terus, this is life kan. Kalau katakan kita orang Malaysia, kalau orang kata jangan makan nasi, boleh tak? Mental tu out tau. So whether we like it or not, this is dunia modern. Social media tu is there. That's why atlet tu perlu matang, manage properly dengan support daripada coach, dengan manager untuk orang kata manage properly lah. Apa yang hendak diluahkan, make sure you matang. Ada perkara yang tak boleh diluahkan dalam social media, ada yang boleh. Concentrate fully dekat competition, at the same time sekali-sekala nak update dalam social media tentang competition dia ke, nak tunjuk venue ke. I think it's part of life lah. Okay, Sharon, situasi rakyat Malaysia lah. Kalau kita sembang hal semasa, divided, business divided, politik divided. Tapi kalau sukan, kita boleh tengok India, China, Melayu boleh duduk dekat kedai mamak bersorak. Contoh masa dekat Olimpik tu, Lee Chong Wei main final tu, kita dekat mamak tu memang semua bangsa ada, sangat meriah. So you nampak tak kepentingan sukan, and you mungkin sebagai timbalan chef de mission ni, you anggap diri you sebagai duta perpaduan negara mungkin. Sebab ini yang menyatukan rakyat Malaysia. Apa yang you nampak dalam situasi kepentingan sukan ni? Saya setuju. Sukan ni adalah platform perpaduan negara yang berbilang kaum dan platform untuk kepimpinan, membangun seorang pemimpin dari muda, dari sekolah sampailah sebagai seorang dewasa. Sukan ni juga adalah platform di mana kita bersatu. Jadi sebagai ahli sukan ni, selalunya bila kejohanan final dan sebagainya, di situlah kita tengok masyarakat berbilang kaum. Tak kira apa masalah di belakang sebelum ni, tapi bila tengok sukan memang happy, bersorak kan. Orang kata bagi semangat antara satu sama lain. Jadi sukan ni perlu ada kepada semua kanak-kanak di sekolah, di universiti maupun sekarang sebagai orang dewasa. Bukan saja untuk kesihatan, tapi sukan ni bila kita main bersama dengan kawan-kawan, sekaligus dia mengeratkanlah persahabatan kita dan juga patriotism kita untuk Malaysia. Macam saya ni kadang-kadang kat rumah juga, kat Melaka, baru ni saya kata, Mami lah, jom kita pre hari raya. Jadi kita masak kuah lodeh, serunding, rendang, nasi empit, semua. So ada yang tanya kepada saya, kalau tak nampak muka saya, you ni Melayu ke Cina? So nampak tu semangat patriotism, especially me, very patriotic person. Datangnya of course di sekolah lagi, ramai kawan-kawan berbilang kaum, especially bila saya seorang atlet lah. Di situ mengajar saya bahawa sukan tu penting untuk kita bersama as one Malaysian and fight for Malaysia as one Malaysia. Dari segi potensi atlet-atlet wanita pula, mungkin macam kami lebih kepada bola sepak. Saya sendiri merasakan sekarang kita ada satu grup bola sepak wanita yang sangat kuat. Mungkin akan develop dalam masa 2-3 tahun lagi. And badminton juga, Tina Perlitan dah capai world number 5, and squash juga. Jadi you nampak potensi atlet wanita dekat Malaysia ni boleh pergi sejauh mana dalam masa terdekat ni? Oh, of course. Saya sebagai seorang pengamal sukan wanita, bekas atlet wanita, dan juga saya memang all out lah untuk women empowerment, memperkasakan wanita dalam sukan dan apa-apa pun industri. Saya percaya balance tu kepentingan untuk beri peluang kepada atlet-atlet wanita, terutama dalam bola sepak wanita. Saya sendiri pergi untuk memberi motivasi kepada atlet-atlet wanita bawah 20 tahun sebelum tournament mereka. Saya melihat mereka memang ada potensi. It's just that kita perlu percaya kepada skill dan kebolehan mereka dan memberi pendedahan. Of course, kadang-kadang ada yang mengatakan wanita ni, ada sedikit cabaran, antaranya culture. Kalau dah kahwin dan sebagainya, perlulah jaga suami, anak, rumah tangga, dan dari segi culture kemungkinan ada sukan yang tak berapa sesuai. Tapi secara keseluruhan, saya percaya wanita dan kanak-kanak perempuan perlu diberi pendedahan untuk bersukan, sebab di situlah kita melihat bagaimana sebagai satu komponen tu kita bersama
ke semua rakyat Malaysia bersukan sehingga ke tahap sosial, beriadah ataupun tahap elit. Wah, banyak input saya dapat hari ini dengan Sharon. Banyak ilmu juga saya dapat. Hebat. Saya jumpa dengan orang yang tepat hari ini. Okey Sharon, atlet sudah, commentary sudah, management sudah, business sudah. Apa lagi yang Sharon melihat masa depan yang Sharon berminat nak cuba mungkin? Wow. Yelah, perjalanan saya sebagai seorang atlet di sekolah, sebagai atlet kebangsaan, lepas tu sebagai pemula sukan, sebagai jurulatih squash, sebagai entrepreneur, pentadbir sukan, Vice President of SHRM, kini sebagai Deputy Chef di Mission. Perjalanan yang saya appreciate sangat-sangat dan bangga sebagai seorang Malaysia. Kemungkinan next step saya adalah continue untuk beri my ideas dan khidmat saya untuk membangunkan lebih banyak program-program sukan wanita maupun untuk memperkasakan wanita sebagai seorang pemimpin dalam sukan. Pada masa yang sama, memang saya berdarah sukan ni, memang suka sukan. Saya nak menjadi, yang kata, sebagai role model, at the same time untuk memimpin lah, membantu sukan Malaysia secara keseluruhan ke tahap yang lebih baik dan di peringkat antarabangsa. Sharon lihat kehadiran YB Hanayo juga merancangkan lagi untuk wanita sukan? Sudah pasti, sebab tidak selalu kita melihat Menteri Belia dan Sukan seorang wanita. Sebelum ni of course kita ada Datuk Azalina, kini YB Hanayo. Saya melihat YB Hanayo memang seorang yang bekerja keras. Dia turun padang untuk mendengar apakah isu dan mencari solusi. At the same time, of course, sebagai seorang wanita, dia memberi peluang kepada lebih ramai atlet wanita, pemimpin wanita dan menggalakkan lebih ramai kanak-kanak perempuan dan wanita untuk aktif dalam sukan maupun program-program leadership. Tapi at the same time, saya melihat YB Hana ni juga dia prihatin lah untuk membawa sukan dan juga belia kita ke tahap yang lebih tinggi dalam sukan. Of course, untuk menang the first sukan gold medal dalam sukan Olimpik. Dari segi kepimpinan, of course kita nak belia-belia kita terus menjadi seorang pemimpin untuk membangunkan negara Malaysia bersamalah. Especially sebagai masyarakat berbilang kaum ni, we have to work together for sports or for Malaysia. Soalan cepu mas, you percaya kita boleh dapat first goal dekat Paris nanti? Wow, di RTG Road to Goal RTG, program tu saya melihat sukan badminton, sukan diving dengan berbasikal. Of course Otai Azizul Hasniawang dengan Pandalela Rinong, termasuk Lizija. Saya percaya atlet-atlet yang dipilih adalah atlet terbaik untuk membawa balik pingat maupun pingat emas untuk Malaysia. Sebagai seorang peminat sukan, ahli sukan, saya percayalah kali ini di Paris dengan kemampuan atlet-atlet kita ada peluang besar untuk melihat gold medal tu pulang ke Malaysia untuk kali pertama, pingat emas kali pertama di sukan Olimpik. Itulah harapan saya dan kita semua sebenarnya. Ya. Okey, sama. Saya sendiri pun memang tak sabar nak melihat emas pertama. Soalan terakhir saya, Sharon, just you bagi mungkin pesanan kepada mungkin anak-anak perempuan yang tak yakin untuk serius dalam sukan. Of course, bila nak fikir masa depan, dia fikir kerjaya dari segi pulangan kewangan. Adakah mereka perlu ambil risiko untuk serius dalam sukan? Apa yang you boleh pesan kepada mereka? Pesanan saya kepada semua, lelaki maupun wanita, sukan adalah platform terbaik untuk gaya diri ataupun untuk kesihatan kita. Yang kedua, bila kita bersukan, kita rasa yakin pada diri sendiri. At the same time, ia adalah perpaduan untuk negara bila kita bersukan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Tapi untuk secara spesifik untuk kanak-kanak perempuan dan wanita, sukan akan membawa kita ke tahap yang lebih baik dari segi mental dan juga emosional. Sebab kita bila bersukan tu kita rasa confident, sihat. So at the same time, sebagai
seorang kanak-kanak maupun seorang dewasa maupun seorang ibu dan sebagainya, kita perlu bersama untuk membantu anak-anak kita, kanak-kanak perempuan yang kecil-kecil di sekolah untuk berkecimpung dalam sukan, kerana dia bermula daripada kecil sampai besar. So to all the ladies, let's do sports together and let's get healthy. At the same time, kepada atlet elit negara, terus berjaya membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Tapi secara generalnya, kepada atlet Malaysia dan juga peminat-peminat sukan di sana, let's support our athletes, let's support sukan negara ke tahap tertinggi supaya seluruh dunia tahu siapa Malaysia dan respect Malaysia. Wah, saya sendiri dekat sini, saya dapat rasakan dia punya excitement, passion. Thank you sekali lagi Sharon kerana sedia bersama kami di Harimau Malaya. So kita doakan semoga semua pelancangan yang telah dijalankan oleh kontingen Malaysia berjalan lancar dan capai kejayaan. Dan terima kasih kepada anda yang follow dan tonton video ni daripada mula. Teruskan support kami di Harimau Malaya. Kami nak kejar 100k subscriber YouTube. Tolong cepat-cepat like, okey? Dan follow semua social media kami. Kita jumpa lagi untuk konten-konten seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.